Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil Rabbi zidni ilma Subhanahu wa ta'ala kerana memberikan kita peluang dan ruang untuk kita sama-sama menyambung pengajaran dan pembelajaran di rumah. Jadi diharapkan semua murid-murid sains yang mengambil biologi berada dalam keadaan sihat walafiat. Jadi hari ini insya-Allah kita akan sambung silibus kita bab 4 lagi komposisi kimia dalam sel, bawah subtopik 4.3 protein. 4.3 protein. Jadi sebenarnya yang dinyatakan di sini, protein ialah sebatian kompleks yang terdiri daripada unsur karbon, hidrogen, oksigen dan nitrogen. Okay, cara ingat dia ialah CHON. CHON. Okay, ingat CHON CHON tu ialah karbon, hidrogen, oksigen dan juga nitrogen. Jadi kebanyakan protein mengandungi unsur selain daripada CHON, itu sulfur dan juga phosphorus. So kita juga boleh tambah situ sulfur dan juga phosphorus Di makanan yang kaya dengan protein termasuklah ikan, daging, susu, kacang dan telur. Itu dari segi makanan Semua protein terdiri daripada satu atau lebih polimer yang dikenali sebagai polipeptida. Jadi setiap polipeptida dibina oleh monomer, iaitu unit kecil yang dikenali sebagai asid amino. Kalau kita ingat semula, bagi karbohidrat, monomer ataupun unit kecil yang karbohidrat dikenali sebagai glukosa. Tapi bagi protein, dia punya unit kecil dia ataupun monomer dia dikenali sebagai asid amino. Suatu polipeptida boleh terdiri daripada 50 hingga beribu-ribu molekul asid amino. Jadi asid amino ni diterangkai bersamalah melalui proses yang dikenali sebagai kondensasi. Okay, jadi itu istilah yang kena biasa digunakan. Dipeptida terdiri daripada dua molekul asid amino yang dirangkai bersama oleh ikatan peptida melalui proses kondensasi. Kondensasi seterusnya boleh merangkai lebih banyak asid amino untuk membentuk satu rantai polipeptida. Okay. Jadi ini adalah persamaan daripada gabungan ataupun tindak balas antara dua asid amino campur asid amino menghasilkan dipeptida. D itu maksudnya dua. D itu maksudnya dua. Peptida tu merujuk kepada ikatan antara asid amino dan asid amino lah. Jadi sebab ada dua asid amino tu, jadi kita panggil dia dipeptida. Dan dia menyingkirkan air. Ini maksudnya ialah air disingkirkan, ataupun kita boleh juga mengatakan air itu dihasilkan.
Okay. Melalui proses yang dipanggil kondensasi. Okay. Kondensasi ini proses dia. Kondensasi ini mana-mana saja bahagian, tak kira karbohidrat ke, lipid ke, protein ke, kalau daripada molekul yang ringkas kepada molekul yang kompleks, maka proses kondensasi yang akan berlaku. Sebaliknya, sekiranya kita nak cernakan ataupun nak digest dipeptida ni menjadi molekul yang ringkas, seperti contoh di bawah ni, daripada dipeptida nak membentuk semula asid amino dan asid amino, maka proses yang terlibat adalah hidrolisis. Okay, hidrolisis. Hydro maksudnya air, hydro maksudnya air, lisis artinya pecah. Okay, pecah. Okay, lisis maksudnya pecah. Maknanya molekul air digunakan untuk memecahkan molekul dipeptida untuk membentuk asid amino dan asid amino. Jadi setiap dipeptida boleh diuraikan kepada asid amino melalui hidrolisis. Okey, hidrolisis. Jadi terdapat kira-kira 20 jenis asid amino yang wujud secara semula jadi. Ya, pelbagai jenis molekul polipeptida dapat dibentuk daripada 20 jenis asid amino. Ini adalah kerana setiap jenis protein ni berbeza dari segi urutan asid amino dalam rantai polipeptidanya. Okey. Kepentingan protein dalam sel. Jadi protein digunakan untuk membina sel baharu. Ini pertama, poin pertama. Okey. Yang kedua, membaiki tisu yang rosak. Yang kedua. Yang ketiga, untuk sintesis enzim. Selain pada itu, dia juga digunakan untuk sintesis hormon, antibody dan juga hemoglobin. So ni sekali lah Ini maksudnya 3 lah ni. Ini yang ketiga. Kita combine je. Okay. Jadi protein juga membentuk bahan binaan seperti keratin pada kulit. So ni yang keempat. Selain pada itu, membentuk keratin pada kolagen. Kolagen tu terdapat pada tulang dan juga myosin. Okey, myosin yang terdapat pada tisu otot. So ni yang keempat Okey, ini adalah keempat. Itulah kepentingan protein. Kepentingan protein. Penguraian protein ataupun polipeptida oleh enzim pencernaan memberikan kita tenaga untuk menjalankan aktiviti harian. Polipeptida akan diuraikan kepada asid amino. Kita tahu tadi, kita sebut tadi. Last sekali tadi membentuk asid amino sebagai molekul yang paling ringkas. Seterusnya asid amino ini digunakan semula untuk membina molekul protein yang diperlukan oleh badan. Jadi anda akan mempelajarilah dengan lebih lanjut tentang proses pencernaan protein dalam bab 9. Sekarang ni kita berada dalam bab 4. So bab 9 nanti kita akan belajar dengan lebih mendalam berkenaan dengan bagaimana proses pencernaan protein itu berlaku. Ya. Baik. Tengok soalan praktis formatif 4.3. 1. Nyatakan monomer bagi protein. Apakah monomer bagi protein? Ada yang boleh jawab tak? Apakah monomer bagi protein? Alia boleh tak Alia respon? Apa monomer bagi protein? Asid amino. Asid amino. Okey Monomer bagi protein adalah asid amino
Asid amino. Tak apa, Alia boleh type pun tak apa dia. Type pada chat tu. Boleh type. Boleh type jawapan di situ. Kalau misalnya line tak berapa stabil ke, tak kuat ke, boleh type. Boleh type di situ. Dan satu lagi tu Farah. Farah Hidayut. Okay. Jadi yang soalan pertama tu monomer bagi protein adalah asid amino. Asid amino. Mono tu satu. Mono artinya satu. Okey, satu. Bila satu ni maksudnya ringkas lah. Yang paling ringkas, yang paling simple. Jadi kalau protein ialah asid amino. Kalau karbohidrat adalah glukosa. Macam tu. Yang kedua, namakan tindak balas yang membentuk dipeptida. Tindak balas, dia punya keyword dia ialah tindak balas yang membentuk D. D ni dua. Dua. Maksudnya gabungan antara asid amino dan asid amino. Jadi apa jawapan awak ni, Farah Hidayut? Kondensasi. Apa nama tindak balas? Kondensasi. Kondensasi. Boleh type tak? Tindak balas dia adalah kondensasi. Kondensasi. Bukan hidrolisis. Nyatakan dua kepentingan. Ada dah tadi. Banyak tadi. Kita sampaikan 4 tadi. Ini kepentingan. Kemudian yang keempat, terangkan kesan kekurangan protein. Kesan kekurangan protein dalam diet. Diet ni dalam pemakanan lah. Seseorang terhadap rambut. Ada fokus pada rambut dan kuku individu tersebut. Jadi di sini ada sini. Ini keratin pada kulit, kolagen pun pada kulit. Kolagen pada tulang, pada kulit, tulang pun ada. Jadi segi kesan tu macam mana? Adakah rambut dia mudah gugur, kuku dia jadi tidak sihat atau macam mana? Ini ada yang hantar saja kan? Ada yang saya tengok. Saya nak cari Alia. Alia ada hantar kan? Tak silap saya lah, saya tengok. Alia. Betul, simpan nama. Safia, Alia Safia Okay. Banyak Safia hantar ni. Mana formatif Saya tak sempat lagi nak sembang satu-satu. Ada hantar ke Safia? Pentingnya lipid. Ini karbohidrat. Ini apa? Ini 4.2. Ni. Yang tadi asid amino, proses kondensasi membina sel baru bagi tisu rosak. Rambut dan kuku tersebut rambut dan kuku individu tersebut. Ini apa ni? Akan mempunyai rambut yang rapuh atau nipis. Rapuh dan nipis dan kuku yang tidak sekata. Itulah. Sebab apa yang jadi tidak sekata tu? Sebab apa jadi rapuh, nipis ni? Kita kena beritahu sikit lah. Terangkan kesan kekurangan protein dalam diet. Bila kekurangan protein bermaksud dia kekurangan apa tadi? Yang tadi. Dalam buku teks tadi. Terangkan apa? Apa yang benda tu? Keratin. Keratin, betul, kolagen. Semua tu kita boleh, yang boleh menyebabkan rambut seseorang itu mudah gugur ataupun rapuh. Rapuh tu
menyebabkan keguguran lah. Kuku menjadi tidak sekata. Okeylah. Tapi kalau boleh ditambah lagi tadi apa benda yang terdapat di dalam protein yang sepatutnya ada yang boleh menyebabkan rambut tu ataupun kuku tu jadi seperti itu Okay. Farah hantar tak? Farah tak hantar ke? Farah? Farah belum hantar ya? Betul Kalau ikut nama tu dah ada dah ni. Farah Hidayu. Tuliskan nama murid injakkan menota. Awak hantar tak Farah Hidayu? Bukan hantar dalam WhatsApp. Antara WhatsApp sih ya? Hantar WhatsApp. Saya kena buka WhatsApp dulu. Nampak dah pula. Oh, tak ada ni Farah Hidayu. Farah Hidayu. Awak tak hantar lagi ke saya tak jumpa. Ini dua. Tak hantar lagi Farah Hidayu. Okeylah, kita sambunglah. Okey, jadi selesai kita punya subtopik 4.3. Kita nak masuk pada 4.4. Lipid lipid. Jangan guna lemak guna kataan lipid. Lipid bukan lemak. Lipid tak semestinya lemak tapi lemak adalah lipid. Okey. Itu dia punya perkaitan antara dua. Baik, lipid merupakan sebatan hidrofobik. Okey, ingat lagi perkataan hidrofobik. Hidro artinya air. Fobik artinya fobia takut air. Dia takut air, dia tak suka air. Yang wujud secara semula jadi dalam tisu tumbuhan dan haiwan. Jadi seperti karbohidrat, lipid terdiri daripada unsur karbon, hidrogen dan juga oksigen. CHO ingat CHO, tetapi nisbah atom hidrogen kepada atom oksigen adalah jauh lebih tinggi. Nisbah atom hidrogen kepada atom oksigen jauh lebih tinggi. Berapa jauh lebih tinggi tu kita kena explore lah. Kena explore. Jadi lipid ni sifat dia tidak larut dalam air. Tidak larut dalam air, tetapi larut dalam larutan organik lain. Misalnya alkohol, ether dan juga kloroform. Kloroform ni bahan kimia untuk macam untuk memensankan haiwan seperti katak, tikus. Orang pun boleh manusia pun boleh pensan kalau kita di mulut kita, hidung kita disumbat ataupun ditutup dengan kain yang mengandungi kloroform. Jenis-jenis lipid. Lipid ada 4 Pertama lemak. Okey, yang kedua lilin. 3 fosfolipid dan keempat steroid. Steroid.
Okay, ada 4 jenis lipid. Kita tengok lipid yang pertama iaitu lemak. Okay, lipid yang pertama yang dipanggil lemak. Lemak dan minyak. Sekarang ni guna istilah lemak dan minyak ialah triglycerida. Okay, di sini ada istilah triglycerida. Tri itu 3. Tri itu 3. 3 tu sebenarnya dia merujuk kepada asid lemak. 3 asid lemak. Okey. Itu glycerida tu merujuk kepada glycerol. Satu molekul glycerol. Maksudnya gabungan antara 3 asid lemak dan juga 1 molekul glycerol. Jadi triglycerida ialah sejenis ester yang terbentuk melalui kondensasi. 1 molekul glycerol dengan 3 molekul asid lemak seperti yang saya sebutkan tadi. Kemudian triglycerida ni boleh dihidrolisiskan. Bila disebut hidrolisiskan ni maksudnya dia undur baliklah daripada triglycerida menjadi asid lemak dan glycerol semula melalui proses ataupun tindak balas hidrolisis. Glycerol ialah sejenis alkohol. Okey, belakang dia ol. Kalau belakang ol ni maknanya alkohol tu. Itu cara nak kenal alkohol. Cara nak kenal nama-nama alkohol ni biasanya akhiran nama dia berakhir dengan OL. Jadi ol. Contoh yang lain seperti butanol, propanol, metanol, heksanol, apa-apa saja yang berakhir dengan OL belakang itu adalah sejenis alkohol. Jadi glycerol ni adalah sejenis alkohol 3 karbon yang mengandungi 3 kumpulan hidroksil ataupun OH. Okey, OH. Disebut OH maksudnya kumpulan hidroksil. Okey. Jadi gambar rajahnya seperti ditunjukkan di sini. Gambar rajah ni penting Okey. Kita tengok. Jadi yang merah ni maksudnya mewakili 1 molekul glycerol. 1 molekul glycerol bertindak balas dengan 3 molekul asid lemak. Ini 3 1, 2, 3. Okey, 3 molekul asid lemak membentuk gabungan ni dipanggil triglycerida. Triglycerida ni juga bermaksud lipid. Juga boleh dimasukkan dengan lipid. Triglycerida sama dengan lipid. Okey. Dan membentuk air ataupun menyingkirkan molekul air. Sekiranya triglycerida ni hendak dibentuk ataupun nak membentuk semula molekul yang ringkas iaitu glycerol dan asid lemak, maka triglycerida ni perlu dihidrolisiskan. Disebut dihidrolisiskan maksudnya dia mesti melibatkan air. So apabila triglycerida bertindak balas dengan air, maka akan membentuk glycerol dan juga asid lemak semula melalui proses hidrolisis. Okey, diterangkan di sini Jadi terdapat 2 jenis asid lemak. Terdapat 2 jenis asid lemak iaitu asid lemak tepung dan asid lemak tak tepung. Persamaan dan perbezaan antara lemak tepu dan lemak tak tepu ditunjukkan dalam rajah, dalam jadual. Kita tengok persamaan dulu. Kedua-duanya terdiri daripada unsur karbon, hidrogen dan juga oksigen, CHO. CHO. Yang kedua, persamaan antara lemak tepung dan lemak tak tepung, kedua-duanya mempunyai glycerol dan juga asid lemak. Dan yang ketiga, kedua-duanya adalah molekul tidak berkutub.
Tidak berkutub. Itu adalah persamaan. Sekarang ni kita lihat pula perbezaan. Segi ikatan dia, lemak tepung kata kimia dia. Okey, ni tunggal maksudnya. Single bond panggil ya. Single bond. Kalau yang ni double bond. Ni double bond. Tapi itu antara molekul oksigen dengan molekul oksigen. Ya. Di sini dia adalah antara molekul karbon. Kalau kita kira berapa karbon di sini? Ya, kalau kita kira karbon dia karbon ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ya, 16. Kalau tempoh yang ni 15 lah. 15 campur 1 ni 16. So, C 15. Ya. H dia ada berapa? Ya, ni ada 15 dan 30, 31. Maknanya H dia ada 31. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Kemudian yang ni kita tulis sebagai C O H. Ini cara formula dia, cara tulis dia. C15, H31, COOH. Ini dipanggil sebagai asid lemak. Ya. Dan ikatan antara unsur karbon itu adalah secara tunggal. Bagi lemak tak tepung, asid lemak mempunyai sekurang-kurangnya satu ikatan ganda 2 antara karbon. Sekurang-kurangnya satu. At least one. Ya. At least one double bond. Double bond. Okay. Between carbon. Ini seperti gambar ni ya. Seperti ni. Okay. So kalau nak kira balik, kena kira lah. Sama juga sebenarnya, tapi dia ada dari segi dia punya formula kimia dia ni. Ya. Bila kita gambarkan formula kimia. Ada yang tanya? Mungkin ada tanya. Cikgu, perlu hafal ke semua ni ikatan-ikatan ni? Okey, awak ingat yang ni yang penting. Ya. Asid lemak hanya mempunyai ikatan tunggal antara karbon, manakala lemak tak tepu, asid lemak mempunyai sekurang-kurangnya satu ikatan ganda 2 antara karbon. Itu je. Yang ni awak cam je lah ya. Yang ni awak cam. Tak perlu hafal pun tak. Yang kedua, lemak tepung ni tidak membentuk ikatan kimia. Dia tidak membentuk ikatan kimia dengan atom hidrogen tambahan ya. Kerana semua ikatan antara atom karbon tepung. Tepung ni apa dia? Tepung. Kalau belajar dulu masa menengah rendah dalam sains, tepung ni maksudnya dah tak boleh masuk. Dah tak boleh nak bertindak balas. Tepung ya. Dah tak boleh nak diberi ruang untuk bertindak balas. Kalau larutan tepung, maksudnya dia mengandungi zat larut yang berlebihan. Yang berlebihan. Manakala lemak tak tepung ni, ikatan ganda 2 masih boleh menerima satu atau lebih atom hidrogen tambahan kerana atom karbon tidak tepung. Maknanya ikatan ganda 2 ni lah. Ikatan ganda 2 ni. Ya, ikatan ganda 2 masih boleh menerima satu atau lebih atom hidrogen tambahan. Ya. Sebab alasan dia kerana dia atom karbon yang tidak tepung.
Yang ketiga, lemak tepu didapati dalam bentuk pepejal pada suhu bilik. Suhu bilik kita lebih kurang 28 darjah Celsius. Manakala lemak tak tepu didapati dalam bentuk cecair pada suhu bilik. Kemudian yang keempat, contoh makanan daripada sumber lemak tepu ni seperti mentega dan juga lemak haiwan. Manakala lemak tak tepu daripada minyak zaitun dan juga minyak ikan ada lemak tak tepu. Okey, itu adalah contoh lipid yang pertama, iaitu kita cerita berkenaan dengan lemak. Lemak. Kemudian kita belajar tentang jenis lemak. Jenis lemak tepu, jenis lemak tak tepu. Sekarang ni kita tengok contoh lipid yang kedua, iaitu lilin. Yang kedua, lilin. Lilin mengandungi satu molekul alkohol yang bergabung dengan satu molekul asid lemak dan bersifat kalis air. Kalis air ni ialah sifat bagi lilin. Okey, tapi lilin tu terdiri daripada satu molekul alkohol, apa saja yang nanti akhiran dia OL. Dia akhiran dia ialah OL. OL. Contohnya apa pula? Butanol, propanol, metanol, heptanol, oktanol. Apa saja yang berakhir dengan OL itu adalah molekul alkohol. Dia bergabung dengan satu molekul asid lemak. Itu satu. Dan yang kedua, dia bersifat kalis air. Jenis lipid yang ketiga iaitu fosfolipid. Jadi fosfolipid ni merupakan komponen utama membran plasma. Okey, kita tahu komponen utama yang membentuk tu. Dan terdiri daripada satu molekul glycerol yang bergabung dengan dua molekul asid lemak. Dua molekul asid lemak dan satu kumpulan fosfat. Okey. Jadi pertamanya fosfolipid ni dari segi keberadaan dia merupakan komponen utama membran plasma. Okey, satu. Kemudian dia tu fosfolipid tu dia terdiri daripada satu molekul glycerol yang kita tengok tadi yang bergabung dengan dua molekul asid lemak. Maknanya glycerol dua glycerol tambah satu glycerol okey, satu glycerol tambah dua asid lemak asid lemak dan juga kumpulan fosfat. Kumpulan fosfat. Kumpulan bersebut kumpulan ni dia umum lah. Kumpulan fosfat membentuk fosfolipid. Okay. Yang keempat, jenis lipid yang keempat iaitu steroid. Jadi steroid ialah sebatian lipid yang tidak mengandungi asid lemak. Sebatian lipid yang tidak mempunyai asid lemak. Yang tidak. Kalau kita lihat yang lain tu semua ada asid lemak. Lemak ada asid lemak, lilin, fosfolipid ada. Tapi steroid dia tidak mengandungi asid lemak. Contoh kolesterol. Okey. Kolesterol tak ada asid lemak. Testosteron ni hormon lelaki Estrogen dan progesteron adalah hormon perempuan. Tidak mengandungi asid lemak. Contoh ni penting Sekarang kita tengok kepentingan lipid. Apakah kepentingan lipid dalam sel? Okey, kalau lipid maknanya dia umum lah. Maknanya lipid, disebut lipid terdiri daripada empat tadilah iaitu lemak, lilin, kemudian fosfolipid dan juga steroid. Jadi lemak berfungsi sebagai simpanan tenaga dan tenaga bagi haiwan. Selain itu, lemak juga berfungsi sebagai pelapik. Pelapik untuk melindungi organ-organ dalaman.
serta bertindak sebagai penebat haba bagi haiwan. So ada 3 situ. 1, simpanan tenaga. Yang kedua, pelapik untuk melindungi organ dalaman. Dan yang ketiga, sebagai penebat haba. Lilin merupakan komponen penting dalam cortical, ya, yang menutupi epidermis daun dan sebum yang dirembeskan oleh kulit kita. Okey, lilin. Jadi lilin ni sebagai komponen utama dalam cortical. Cortical ni dalam daun lah. Dalam epidermis daun, maksudnya dia melindungi lah, sebagai pelindung lah. Bila dia berada di lapisan atas. Ini lapisan daun lah. Kita tekan daun. Tekan ni daun. Okay, ni ada dia punya urat daun. Okay, jadi dia berada di atas tu. Ya, ketika tu dia berada di atas. Di atas tu. Okay, dia berada di atas ni. Ya, di atas layan daun. So itu adalah cortical. Ya, situ adalah cortical. So cortical berada di atas epidermis daun. Dan sebum. Sebum ni yang dirembeskan oleh kulit kita. Kita tengok lapisan kulit lah. Lapisan kulit kita ada bulu, bulu roma. Ini kelihatan rentas. Kelihatan rentas. So ada sebum. Ada sebum. Sebum. Di sini sebum. Ini lapisan kulit. Okay, kita ada epidermis kulit. Epidermis. Kemudian kita ada dermis. Dermis. Kemudian kita ada adipose tissue. Adipose. So sebum tu di sini. Ini sebum. So sebum yang dirembeskan oleh kulit kita di situ. Fungsi glycolipid. Ini lain pula ni. Glycolipid adalah untuk memastikan kestabilan membran plasma dan membantu dalam proses pengenalpastian sel. Itu glycolipid. Glycolipid. Kemudian kolesterol. Penting bagi sintesis hormon steroid. Okay, kolesterol. Selesai untuk subtopik 4.4. Kita tengok sedikit praktis formatif 4.4. Nyatakan unsur-unsur yang terdapat dalam lipid. Kita tahu CHO. Menerangkan jenis-jenis lipid tadi ada 4 Biasa menerangkan 4. Tadi masalah selesa. Ini soalan ni. Iaitu ada apa? Daripada lemak. Kemudian lilin. Kemudian fosfolipid dan juga apa last tadi? Steroid. Beri pendapat anda mengenai pengambilan steroid sintetik untuk membina otot badan. Maksudnya pendapat ni dari segi mungkin baik ke tak baik ke, tengok jawapan Alia. Mana Alia? Alia Sabiah. Betul. Next question. Ni lah. Beri pendapat anda mengenai pengambilan steroid sintetik untuk membina otot badan. Pada pendapat saya, pengambilan steroid haruslah dikurangkan. Steroid sintetik hanya boleh digunakan untuk tempoh yang singkat kerana steroid mampu merosakkan buah pinggang. Pengguna steroid juga terdedah kepada risiko penyakit kencing manis dan darah tinggi. Tulang juga akan menjadi rapuh dan mudah patah walaupun terkena hentakan perlahan. Jadi maknanya di sini Alia dia bagi
kesan lah ya, bagi kesan, lebih pada kesan steroid tu. Maksudnya seolah-olahnya steroid ni, sintetik ni buruk lah ya, maknanya memberi kesan yang negatif ya. So sebenarnya kita kena, sebelum kita nak beritahu keburukan, kita kena beritahu apa yang ada dalam steroid sintetik tu yang menyebabkan ia perlu dikurangkan. Itu yang kita bila bagi pendapat tu betul lah. Tapi kenapa kita macam justify kenapa perlu kurangkan tu yang Alia, kenapa awak beritahu awak kena kurangkan. Awak kata contohlah awak sebagai seorang doktor kan, awak seorang doktor, awak nak bagi penangan awak kepada pesakit awak ya. Awak kata ke dia, awak ya Alia, kata contohlah awak perlu kurangkan pengambilan steroid ni sebab steroid ni mengandungi apa bahan ingredient dia tu. So awak kena cari apa benda yang terdapat dalam steroid sintetik yang boleh memberikan kesan buruk sekiranya diambil secara berterusan. Sekarang ni dia tak tahu, dia tak kata soalan ni pendapat kan. Mungkin bagus kan steroid, mungkin bagus sebab soalan tu umum. So tak semestinya kita kata penggunaan atau pengambilan steroid sintetik itu adalah memberi kesan buruk ya? Sebab dia kata beri pendapat anda mengenai pengambilan steroid sintetik untuk membina otot badan. Dia soalan macam tu, pendapat kita boleh bagi secara umum juga, ataupun kalau kita nak spesifikkan, kita boleh bagi jawapan yang spesifik, tapi kita kena nyatakan apa benda yang terdapat dalam steroid sintetik tu. Itu yang kita kena explore ataupun kita kena search di internet ya, kena Google apa yang terdapat dalam steroid sintetik tu. Barulah kita boleh beritahu efek dia tu. Ni tiba-tiba kesan je, tak tahu ujung pangkai, jadi jawapan kita tu mungkin tidak mantap ya. Kalau dari segi kebaikan, memang ada kebaikan penggunaan steroid sintetik. Jadi mempercepatkan pembinaan otot, pembinaan otot badan. Contohnya kalau kita cepat, dari segi cepat, kalau orang sekarang nak cepat, itulah cara dia. Tapi adalah kesan buruk dia. Kesan buruk tu boleh kita beritahu. Sebab apa jadi cepat tu, apa yang terkandung dalam steroid tu, bahan-bahan yang mengandungi karbohidrat ataupun mengandungi kandungan protein yang tinggi ya, yang mungkin kalau diambil melebihi daripada dos yang ditetapkan ya, yang dipreskripsikan, boleh menyebabkan kesan buruk. Contohnya macam tu ya. Baik. So selesailah kita punya subtopik 4.4. Sekarang ni kita nak pergi pada 4.5 ya. Asid nukleik. Jadi asid nukleik merupakan satu atau dua rantaian polimer yang terdiri daripada monomer nukleotida. Nukleotida. Apa pula nukleotida ni? Nanti kita akan tengok ya. Asid nukleik terbentuk daripada unsur karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen dan fosforus. Tu ingat jadi dia ada CHONF. Ya, kalau tadi yang kita bincang pada protein tadi, dia ada sulfur dan juga fosforus. Tapi yang ni dia tak ada sulfur. Asid nukleik terdiri daripada unsur saya sebut CHONF ya. Setiap nukleotida terdiri daripada gula pentosa. Gula pen ni maksudnya 5 pent. Dia ada pentagon, macam istilah pentagon kalau belajar dalam tajuk matematik ya, polygon. Kita ada pentagon ya, kita ada hexagon, kita heptagon, octagon, nonagon,
Semua tu adalah dia punya sisi dia punya poligon tu sisi. So kalau pentagon artinya ada 5. Tapi ni pentosa lah. Pentosa maknanya ada 5 karbon. Gula 5 karbon. Kemudian dia terdiri juga daripada base bernitrogen, ya, dan juga kumpulan fosfat, kumpulan fosfat. So ada 3. Setiap nukleotida tu ada 3 jenis. Ada 3 dia panggil 3 ciri, 3 unsur lah. Ya, bukan 3 unsur, 3 benda. Iaitu gula pentosa, base bernitrogen dan juga kumpulan fosfat. Kumpulan fosfat. Di mana ketiga-tiga tu dia bergabung melalui proses kondensasi, ya. Seperti gambar rajah ni, rajah ni. Ni. Jadi terdapat 2 jenis pentosa, iaitu ribosa dan deoksiribosa. Ribosa dan juga deoksiribosa. Itu adalah jenis gula pentosa. Gula pentosa ni ada 2 jenis lah. Satu ribosa dan juga deoksiribosa. Base bernitrogen pula terdiri daripada 5. Ada 5. Adenina A besar, guanina G besar, sitosina C besar, timina T besar dan urasil U besar. Kalau KBSM dulu ada 4 je. Bila KSSM ditambah 1 lagi, iaitu urasil. Jadi A, G, C, T, U. Adenina, guanina, sitosina, timina, urasil. Jadi ada 5 jenis base bernitrogen yang terikat antara satu sama lain. Kemudian terdapat 2 jenis asid nukleik seperti mana yang disebutkan tadi. Ada gula pentosa ni ada 2, satu ribosa, satu lagi deoksiribosa. Jadi itu akan membawa kepada 2 jenis asid nukleik. Jenis asid nukleik ada 2 jenis, iaitu asid deoksiribonukleik atau dalam bahasa Inggeris kita sebut deoksiribose nucleic acid, ataupun lebih dikenali dengan DNA. Okey, boleh tulis DNA ni tapi huruf besar. Dan satu lagi ialah asid ribonukleik ataupun dipanggil dalam bahasa Inggeris ribonucleic acid. Ribo daripada organel ribosom. Jadi asid ribonukleik ataupun RNA mengandungi gula ribosa. Gula ribosa. Ini tadilah yang gula pentosa tadi tu. Ini. Ini. Manakala asid deoksiribonukleik DNA mengandungi gula deoksiribosa. Seperti yang tadi juga, sama ini. Okey, sama . Kita tengok asid deoksiribonukleik ataupun DNA. DNA terdiri daripada 2 rantaian polinukleotida. Disebut poli artinya banyak, lebih daripada 2 nukleotida. Nukleotida tadi ada 3 lah. Iaitu dia ada kumpulan fosfat, dia ada gula pentosa dan juga base bernitrogen. Tapi bila poli artinya gabungan lebih daripada 2 nukleotida yang berpintal. Dia berpintal membentuk dinamakan sebagai helix ganda 2. Double helix. Double helix. Kumpulan base bernitrogen pada kedua-dua rantai polinukleotida berpadanan dan diikat bersama oleh ikatan hidrogen. Ikatan yang diikat oleh untuk apa tu? Base bernitrogen ni ialah ikatan hidrogen. Base bernitrogen bagi DNA ialah adenina. Base bernitrogen bagi DNA ialah adenina, guanina, timina dan juga sitosina. Mana ada 4 lah. Bagi DNA ni ada 4 je. Ingat A, T, G,
C ya. Saya tulis ATDC, ada sebab ya kenapa saya tulis ATDC ya. Adenina akan bersama dengan timina. Tu saya tulis AT tu. A ni dia berpadanan dengan timina, dengan T lah. Tu je sebab AT tu. Sementara guanina G, guanina dengan sitosina. Jadi A ni selalu dia pair dengan T. Kita boleh tulis sebagai AT ataupun kita juga boleh tulis sebagai TA pun boleh ya. TA. Ini ialah ikatan lah, ikatan hidrogen. Satu lagi ialah CG ya. Sitosina dengan guanina. Ataupun kita boleh tulis sebagai GC. Ya, GC itu guanina dengan sitosina. Dia hanya ni, dia punya pair ni lah. Mana A ni tak boleh dengan C, A ni tak boleh dengan G. A hanya dengan T, T hanya dengan A. Begitu juga C, C dengan G, G dengan C saja. Ya, dia punya pasangan bagi base bernitrogen. Ya. Inilah seperti gambar rajah ni. Okay, gambar rajah ni penting ya. Ini mesti ada dalam nota ni. Okey. Jadi kalau kita lihat, ini adalah ini adalah ni yang tiga ni adalah asid nukleik. Ya, asid nukleik yang terdiri daripada nukleotida. Jadi satu nukleotida terdiri daripada kumpulan fosfat, punya bulat ni, kumpulan fosfat. Kemudian diikat pada karbon di sini. Karbon, di sini semua karbon ni. Ada 5 karbon. Oleh bucu sini. Ya, iaitu gula deoksiribosa. Okey, dia boleh tulis sebagai deoksiribosa ataupun gula pentosa. Ya, sebenarnya kita tahulah gula pentosa ni ada dua. Satu gula ribosa. Satu lagi ialah gula deoksiribosa. Okey. Kemudian satu lagi ialah base bernitrogen. Okey, base bernitrogen ya. Base nitrogen ni dia punya bentuk dia sebenarnya berbeza-beza lah mengikut nama dia. Kalau A, T, C, G tu dia ada bentuk yang berbeza-beza. Jadi ada 4 lah. Ya, base nitrogen ni. Jadi bila dia bergabung, satu nukleotida bergabung, jadi semua tu melalui ikatan hidrogen. Kalau ni base nitrogen. Yang ni ialah gula deoksiribosa. Semua ni membentuk dipanggil sebagai DNA. Ya, DNA. So, itu helix ganda 2 DNA. Sebenarnya DNA ni terdapat pada kromosom. Kromosom ni kalau ikutkan macam itulah kromosom. Kromosom. Okey, kromosom. Yang terdiri daripada sentroma. Itu sentroma. Okey, ini sentroma. Dan juga terdiri daripada kromatik. Ini adalah kromosom. Okey. Kromosom terdiri daripada kromatik yang warna biru ni dan juga sentroma tengah ni. Di dalam itulah terdapatnya dia punya rantai ni. Rantai yang dipanggil suatu helix ganda 2. Ya, suatu ganda 2 ni sebenarnya dia. Okey, dia berpintal lah. Berpintal tu secara double bond. Double bond. Okey. Jadi membentuk double helix. Dan kalau kita keluarkan dia tu, setiap daripada tu daripada nukleotida. Apabila nukleotida tambah nukleotida, kita panggil dia sebagai dinukleotida. Kalau lebih daripada 2 nukleotida bergabung, maka kita panggil dia polinukleotida. Itu dia istilah-istilah yang awak kena biasakan. Kemudian kita tengok asid ribonukleik. Asid ribonukleik ataupun dipanggil sebagai RNA. Boleh tulis guna RNA. Itu besar semualah. Jadi suatu RNA pula merupakan rantai polinukleotida tunggal. Dia bukan double lah, dia tunggal.
dan lebih pendek kalau nak bandingkan dengan DNA. Kemudian base base nitrogen bagi RNA ialah adenina A, guanina G, sitosina C dan uracil U. So kalau kita tulis A, G, C, U. Manakala timina di dalam DNA digantikan oleh uracil. Maksudnya sekarang ni pair bagi A adalah U. Jadi kalau kita tulis balik sebagai A dengan U, G kekal lah. G kekal. G dengan C. Sebab dia kata di sini timina dalam DNA digantikan oleh uracil dalam RNA. Kemudian RNA ni terdapat 3 jenis RNA, iaitu RNA pengutus ataupun dipanggil messenger of ribonucleic acid, mRNA, M itu kita buat huruf kecil. Kemudian RNA ribosom, iaitu R kecil, ribosom ribonucleic acid, dan RNA pemindah, transfer ribonucleic acid, tRNA. So ada 3 jenis, M, R, T, RNA, Okey, ada 3 jenis. Okey, habis itu. Ini adalah struktur RNA. Okey, struktur RNA. Okey, struktur dia. Dia punya base nitrogen dia ada 4 juga. A, U, G, C. A dengan U, G dengan C. Apakah kepentingan asid nukleik dalam sel? Kalau ditanya situ, tahukah kita bagaimana perkembangan ciri organisma seperti warna mata, ataupun ketinggian berlaku. Jadi DNA adalah penting sebagai pembawa maklumat pewarisan. Itu yang pertama, kepentingan asid nukleik pertama. Dan penentuan ciri dalam organisma hidup. Okey, DNA mengandungi kod genetik yang dibawa oleh base nitrogen ATGC. Saya sebut ATGC sebab di padanan dia tu, untuk sintesis polipeptida yang membentuk protein. Okey, saya ulang semula yang ni. DNA mengandungi kod genetik, Kod genetik itu dibawa oleh base nitrogen yang ATGC ni. Apa yang dibuat? Membina, untuk sintesis, untuk membina polipeptida. Polipeptida tu daripada yang membentuk protein, ingat balik yang protein tadi. Jadi daripada polipeptida membentuk protein. Jadi kod genetik ditulis sebagai satu siri urutan 3 base. Dia mesti urutan 3 base yang menentukan urutan asid amino dalam protein yang akan disintesiskan. Misalnya di kata sini kodon AUG, iaitu adenina, uracil dan juga guanina. Apabila AUG pada mRNA ataupun messenger ribonucleic acid merupakan kod untuk asid amino metionina. Ini contohlah. Kemudian urutan 3 base bagi DNA ditranskripsi pada kodon mRNA yang kemudiannya ditranslasi. Ditranslasi ni maksudnya ditafsirkan atau diterjemahkan kepada urutan asid amino untuk membentuk satu rantai polipeptida. Ini bermakna urutan nukleotida dalam DNA menentukan urutan asid amino dalam rantai polipeptida yang membina protein yang berkaitan. Seperti contoh di bawah ni. Kod genetik pada mRNA diterjemah kepada protein. So ni adalah rantai DNA. Ini semua ada rantai DNA. Kemudian ditranskripsikan. Okey, dilihat. Kita tengok urutan 3 base berurutan. AUG. Kalau AUG, dia punya translation dia sebagai metionina.
methionina. Kalau C GA, jadi dia panggil arginina. Arginina. Dan kalau UAC ditulis sebagai tirosina. Ya. Jadi ini dia punya mRNA ya. M itu ialah messenger ataupun pengutus daripada rantai DNA tersebut. Kemudian kita lihat pembentukan kromosom daripada DNA ya. Pembentukan kromosom daripada DNA dan protein. Jadi kromosom terbentuk daripada rantaian polinukleotida DNA yang berpintal dengan protein yang disebut histon. Ini nama dia. Kromosom yang terbentuk daripada rantaian polinukleotida DNA yang berpintal dengan protein disebut sebagai histon. Jadi histon ni tidak membawa maklumat genetik. Dia tidak membawa ya. Molekul DNA dengan protein histon membentuk nukleosom. Ya, nukleosom di mana nukleosom akan berpintal membentuk suatu kromosom. Okay. Jadi kita lihat gambar rajah ni. Untuk lebih lanjut awak boleh ni ya, boleh scan ni. Gunakan scan ni guna handphone. Jadi kita lihat daripada yang kecil sampailah kepada yang kita zoom in kan bentukkan kromosom daripada DNA dan protein. So ni benda nukleus, kita belajar yang bab 2 ya, ada dalam sel ada nukleus. Kemudian kita keluarkan daripada nukleus tu kita ambil kromosom. Okay, seperti mana saya lukis tadi, kromosom. Okay, dia ada kromatik ya, ni kromatik. Kemudian ada sentroma. Okay, kromatik. Kemudian kita zoom in kan dia punya rantai DNA dia dan kita dapat lihat ya, dia panggil sebagai ada terdiri daripada nukleosom ya, nukleosom tadilah ya. Kemudian ada juga histon ni dia tidak membawa maklumat genetik, yang bawa maklumat genetik ialah nukleosom lah. Kemudian daripada situ kita akan dapat pasti gen dia gen ni yang membawa maklumat genetik lah, sama ada dari segi contohnya jenis rambut kerinting ke rambut lurus lidah, kebolehan menggulung lidah, boleh menggulung lidah ataupun tidak boleh menggulung lidah warna mata hitam, mata coklat, mata hijau, mata biru warna kulit dan sebagainya, semua tu gen ya. Kemudian kita akan dapat lihat DNA. Kemudian semua tu ya, kita akan dapat lihat ianya membentuk pasangan base bernitrogen ya, yang boleh dilihat berdasarkan pasangan base bernitrogen, sama ada adenina, thymina, guanina ataupun cytosina ya. Ini bagi DNA. Jadi kita tengok last practice formatif 4.5, nyatakan dua jenis asid nukleik. Boleh jawab tak? Dua jenis asid nukleik. Kita ada DNA dengan RNA ya. RNA. So ini boleh jawab, saya rasa ini tak masalah. Ya, DNA dan RNA ya. Nyatakan komponen-komponen dalam nukleotida. Komponen 3 itulah. Ya. Kumpulan fosfat ya. Kemudian gula pentosa ya, gula pentosa. Kemudian yang ketiga adalah base bernitrogen ya, base nitrogen. Yang ketiga, terangkan mengapa suatu RNA lebih pendek berbanding DNA. Kenapa dia lebih pendek? Dari segi aspek apa ya? Kenapa lebih pendek? Dari segi fungsi dia lah. Ini kena jawab. Dan terangkan kemungkinan yang berlaku sekiranya sel tidak mempunyai asid nukleik. Ini soalan tidak. Tidak mempunyai asid nukleik. Jadi kita tengok pada fungsi asid nukleik lah. Tengok kepentingan asid nukleik itu. Jadi kalau tidak, maknanya dia negatifkan lah. Kita negatifkan. Jawapannya sebenarnya ada di sini. Ya, di sini. Kenapa ni pendek tadi? Ya. Dan lebih pendek yang ni ya. Yang ni tadi. Sorry.
Ni ada statement di sini. Saya ambil warna biru. Okey, lebih pendek berbanding dengan DNA. Kenapa struktur dia lebih pendek berbanding dengan DNA? Ini kena tengok pada fungsi dia lah. Kena tengok fungsi ataupun kepentingan RNA tu. Ya, kena tengok pada fungsi dia. Kemudian yang last tadi ditanya apa? Sekiranya tiada asid nukleik dalam sel. Jadi kita ada beberapa fungsi tadi, awak negatifkan. Contohnya DNA ni adalah penting sebagai pembawa maklumat pewarisan. Jadi kalau tak ada asid nukleik, kita kata je lah ya, maklumat pewarisan tidak dapat dibawa. Contoh-contoh. Itu cara teknik jawab dia. Jadi kita jawab soalan tu berdasarkan soalan tidak lah. Kan? Dan penentuan ciri dalam organisma hidup. Jadi maknanya tidak dapat menentukan ciri dalam organisma hidup. Contohnya tu. Itu macam mana dari segi kod genetik. Kod genetik tidak dapat dibaca, tidak dapat diterjemahkan. Semuanya tidak berlaku. Itulah cara menjawab soalan yang mungkin kita kata soalan kebat. Cuma yang mengapa dia rantai dia lebih pendek tu, ini mungkin boleh research ataupun Google daripada internet. Jadi sebagai kesimpulan daripada apa yang kita belajar dalam bab 4 ni, kita telah belajar air, ya, sifat keketuban air, muatan tentu haba air, daya lekitan dan daya lekatan air. Kemudian kita belajar karbohidrat. Ya, jenis karbohidrat ada 3, monosakarida, disakarida dan juga polisakarida. Ya. Monosakarida, disakarida dan juga polisakarida. Contoh-contoh dia, protein kita lihat daripada asid amino, kemudian bentuk dipeptida, kemudian polipeptida. Lipid kita belajar jenis lipid, lemak, lilin, fosfolipid, steroid. Kemudian kita tengok perbandingan antara lemak tepu, lemak tak tepu. Kemudian kita belajar asid nukleik, ya. Di mana kita tahu asid nukleik terdiri daripada 2 jenisnya, tu DNA dan juga RNA. Okey, selesailah kita punya tu. Jadi saya nak awak jawab nanti praktis sumatif 4. Ya, jawab ni. Jawab semua ni. Ya. Jawab semua ni, ya. Lilin, elastin ini, ini. Terangkan fungsi lilin pada kulit buah. Ya, kulit buah. Kenapa? Kedua, Rajah 1 menunjukkan satu nukleotida, namakan komponen PQR. Apa PQR ni boleh dapat, ya, jawapan dia. Lengkapkan Rajah 2 untuk menunjukkan satu molekul yang lengkap. Ni awak kena lukis. Ya, lukis. Kalau ini macam mana? Saya tunjuk sikit lah. Ya. Okey. Alam jadi gitu pula. Kita nak balik. Yang ini, dia jadikan ini best daripada nitrogen, ya. Best daripada nitrogen. Okey. Ini best nitrogen cara dia. Mana ikatan dia ni? Okey, kalau yang ni bentuk dia macam tu, ini gula pentosa, jadi kita kena terbalikkan dia. Terbalikkan macam mana? Dia jadi macam tu. Kena buat betul. Dia 5 juga, tapi kita kena terbalikkan dia. Ini kalau ini tajam di atas, ini tajam di bawah. Tajam di bawah, macam tu. Ini pun samalah. Tajam dia di bawah. Kemudian itu sambung dia. Ini boleh tak situ. Kemudian ini tak sini. Betul bulat. Sama. Patutnya bulatan dia tu sama besar lah. Saya okey tu tak sama besar lah. Jadi macam tu lah. Selesai. Okay. Nombor 3, nyatakan perbezaan antara struktur molekul DNA dengan molekul polipeptida. Ya, molekul dari segi struktur, ya. Struktur dia. Nyatakan perbezaan. Ini peptida ni untuk protein, ya. Tengok balik struktur dia. Dan DNA dengan RNA. Pasal itu. 4, bagaimanakah air membantu dalam proses respirasi dan pencernaan? Apa yang air itu buat? Ya?
B, apakah ciri air yang bolehkan hidupan apatit terus hidup sepanjang masa sejuk? Kena balik pada ciri-ciri air ya. Tahap bertentu ke macam mana ke. Yang kelima, rajah menunjukkan tidak balas pembentukan dan penguraian lipid. Namakan bahagian label KLM. KLM. Ini boleh labelkan ya, tak masalah. Nyatakan pasal P dan Q pun boleh. 5B, asid lemak terbagi kepada asid lemak tepung dan asid lemak tak tepung. Nyatakan 4 perbezaan. Okay, ada dalam tu. Soalan esei, rajah 4 menunjukkan perhasilan karbohidrat melalui proses fotosintesis. Karbohidrat ialah jenis makromolekul. Terangkan maksud makromolekul sebahagian organik. Karbohidrat ialah jenis makromolekul. Jadi apa maksud makromolekul sebahagian organik? Makro ni lawan kepada mikro. Makro besar. Besar. Apa dia yang katakan yang besar tu? Jelaskan bentukan polisakarida. Boleh. Bincangkan kepentingan sebatan organik utama dalam sel. Itu pun ada ya, sebatan organik utama dalam sel. Ini boleh bagilah contoh-contoh ya, sebatan organik. Disebut sebatan organik ni selain daripada air lah ya. Bincangkan kepentingan sebatan organik utama dalam sel ni selain daripada air. Ya, sudut pengayaan, Cik Arif mengamalkan diet rendah karbohidrat. Cadangkan apa yang perlu dibuat untuk mengurangkan kanji dalam ubi kentang semasa penyediaan hidangan masakan. Okay, fikirlah. Hasil kajian biologi telah banyak diaplikasikan dalam pelbagai industri bagi meningkatkan mutu dan produktiviti serta mengatasi masalah. Antara kajian yang kini dimanfaatkan oleh ahli sains alam sekitar ialah plastik terbiodegradasi dan bateri mesra alam. Seorang ahli sains di Malaysia telah berjaya mencipta bateri mesra alam ini menggunakan pulpa rumpai laut. Pada pendapat anda, bagaimanakah kajian mengenai unsur kimia dalam rumpai laut membantu ahli sains mencipta bahan mesra alam? Oh, ini kena search internet ni. Ya, kena search internet. Tapi dia kata jawapan lengkap boleh didapati dengan mengimbas kod QR yang disediakan ya. Cuba buat dulu, kemudian boleh tengok jawapan dengan mengimbas kod QR tersebut. Baik. Ada sebarang pertanyaan? Okey, tak ada ya. Jadi kalau tak ada, kita akan berhenti di situlah. Ya, kita akan berhenti di situ untuk kita punya kelas hari ini. InsyaAllah ada rezeki umur panjang, kita jumpa pada hari besok. Ya, besok kita malah apa yang kita bincangkan nanti ya. Mungkin kita nak bincangkan soalan ni ke? Kita maaf. Okey, kalau tak ada apa-apa kita stop di sini. InsyaAllah jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.